الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Dan yang keduanya ialah kaif yang ketentuan pada diri-diri seperti sifat berhidup dan sehat dan kudrat dan iradat umpamanya. Jadi masalah maqulatul kaif apa dia? Maqulatul kaif ialah perkara yang tidak terhenti dan terhentikan dia dengan renti yang lain. Kita nak faham dia tak mesti kena faham benda lain. Tak mesti. Jadi nak reti dia, faham dia, tak tergantung fahaman kita tu dengan kena faham benda terima diri dia. Diri dia sendiri tu dah terima bagi. Terima bahagian kerak, risik, belok. Lanjutan tu tebal, nipis, baru tebal, panjang, tebal, lebar semua. Itu diri dia sendiri itu menerima pembagian. Jadi katakan yaqbalul qismata bizza. Adapun maqulatul kaif dia tak terima bagi dengan secara dirinya. Hanya kalau dibagi juga dengan cara mengikuti benda lain. Kalau putih kita bagi, bukan bagi putih, bagi panjang yang sabit di kertas dan bersifat dengan putih. Bila kita bagikan panjang tu, terbelahnya diri kertas dan juga putih itu terbelah, terkeluar. Jadi pecah sebab gitu. Ada dah. Oh bagi tu bagi panjang itu. Artinya kalau tak panjang tak boleh bagi. Dah. Habis itu. Maka maqulatul kaif ini terbagi kepada 4 jenis. Satu yang kata kaif yang didapat dengan salah satu dari panca indera yang zahir yang 5. Penyentuh lah, pelahap, pendengar, pekecak, pecium, rasa tu pecium. 5 panca indera tu bila kita dapat dikatakan maqulatul kaif. Seperti panah. Diri panah sendiri tu, panah tu dikatakan maqulah kaif. Sebab apa? Kita dapat dia dengan panca indera yang 5. Bukan diri memanas, bukan diri terpanah tu. Bila kita tepuk, rasa panah di kita. Kita ni terpanah namanya. Tak? Kita ni terpanah. Kalau kita sentuh dengan perasa panah, kita rasa panah. Terpanah tu maqulatul infial. Maqulatul infial. Adapun panah tu, panah di panas di begitu. Panah wah keluar daripada api yang lain. Panah tu dikatakan maqulatul kaif. Maqulatul kaif. Lihat beza tu. Kita rasa panah, terasa panah tu kan kaif. Maqulah lain tu. Adapun panah, diri panah tu sejuk, tersejuk, kita rasa sejuk, rasa sejuk, terasa sejuk tu, terima sejuk tu, itu maqulatul infial. Adapun diri sejuk sendiri yang menumpang di air tu, sejuk tu dikatakan maqulatul kaif. Kalau dah, tu banyaklah. Lepas tu yang itu dikatakan maqulatul kaif atau dikatakan lagi maqulatul kaif mahsusah. Maqalah kaifiyah maksusah.
Kaifiyah maksusah. Itu dikatakan kaifiyah maksusah. Yang kedua apa? Yang kedua kita ni yang kedua. Dan yang keduanya, jadi bahagian kaif yang keduanya, dia ada 4 bahagian. Ialah yang kata kaif yang ketentuan pada diri. Yang tertentu, ketentuannya tertentu. Kaif yang tertentu pada diri. Yang tertentu pada diri. Ini dikatakan kaifiyah nafsaniyah. Taklah jaga situ. Yang tentu pada diri ini dikatakan kaifiyah nafsaniyah. Kaifiyah nafsaniyah. Kaifiyah nafsaniyah. Sebab apa yang kata yang tentu pada diri? Yang ketentuan pada benda-benda yang bernafas. Ketentuan benda yang bernafas. Benda apa saja yang bernafas ada kaif tertentu. Maknanya batu ni tidak ada kaif ni. Batu ni tak berkaif ni kerana dia tak bernafas. Manusia ada kaif ni. Binatang ada kaif ni. Benda apa saja yang bersifat dengan nafs, ada nafas, ada nyawa, maka benda tu dia akan berlaku kaif ni juga. Dikatakan kaifiyah nafsaniyah. Ya ada benda tu. Dia kata tengok yang misal tu. Dia kata seperti seperti sifat penghidup. Sifat penghidup. Sifat penghidup ni ketentuan bagi masing-masing benda yang bernafas. Benda yang nyawa, benda yang hidup. Lembu hidup ada sifat penghidup dia. Kita ada sifat penghidup. Hayat. Nampak tu dah. Adapun sifat Allah tak sama sifat kita. Dia tak sama nama arat tu lagi dah. Sifat Tuhan bukan arat. Lalu tu nak kata Allah Ta'ala tu ada kaifiyat nafsaniyah tak boleh. Kerana hayat Tuhan bukan hayat yang jenis arat. Dia hayat yang qadim. Sifat hayat yang qadim. Adapun sifat hayat kita baru dikatakan arat. Maka arat ni lah dikatakan juga kaifiyat nafsaniyah. Ada sifat penghidup, pelihat, semua tu pelihat, pendengar, tu kaifiyat nafsaniyah. Dan sehat, sifat sehat. Dan qudrat, sifat kuasa, tenaga tu, kemampuan tenaga tu, tenaga rang tu, tenaga tu. Hak tu dikatakan kaifiyah tak? Kaifiyah. Batu juga ada tenaga. Orang kayu juga ada tenaga. Kerana dia tak bernafas. Adapun binatang ada tenaga. Ada tenaga dia, kuat dia. Gajah kita tu kuat dia. Kuat dia pula. Kudrat dan iradat, perkehendak. Sifat perkehendak dia, kemampuan dia. Hendak nak lah. Dia binatang lembu pun dia nak juga. Nak dia, nak tapi nak dengan tak ada akal tu pun nak gitu buat nafsu gitu. Nak makan, nak minum. Masa lapar dia makan. Masa nak gomo padi dia masuk gitu. Tapi lembu kita ada batas akal kita jaga. Maka sifat perkehendak tu ada tu. Ada. Maka ada pada diri kita. Umpama kata pengetahuan masalah. Perkehendak, pengetahuan, apa lagi? Perkata. Itu dalam apa tu? Bahkan perkata ni kau kepada benda yang manusia pula. Manusia pula dah. Lembu tak ada kata. Habis. Ada. Tu dikatakan kaifiyah nafsaniyah. Ni tak ada payah mana kabit tu. Muka ni mudah sekali. Muka ni tak payah. Kudrat, iradat dan umpamanya. Kata pada segala sifat ma'ani tu. Ini hayat, sama, basot, kalam. Kata pelihat, hidup pun semua. Itu dia. Kemudian hasil ni kena bagi. Kaifiyah nafsaniyah terbagi dua. Kemudian jika tidak lama lekatnya kaifiyat nafsaniyah, tak lama lekat, tak lekat lama, tak kejap lama, tak tahan dan kejap lama.
Tu tak lama lekat, tak lekat lama. Kata kita beli tukang ni, tak lama lekat, tak lekat lama. Tak lama lekatnya. Tak tahan lekatnya. Tu nyonya kaifiat sekalian. Dia ada tu, ada pada diri yang bernafas masing-masing. Tapi ada dia tu tak lama. Tak lama. Ada sekejap ya, ada sebentar saja. Sebentar ni maknanya tak tahan lama lah, tak kejap lama tu. Tak lekat lama, tak lama lekat pada zat, pada diri. Pada diri benda tu. Tu. Kalau benda tu ketentuan dengan benda yang bernafas, tapi ia tak lekat lama di zat, dikatakan hal. Ini ulama makulat panggil hal. Tengok istilah hal ni mana ni? Hal mengikut ulama nahwu hal lah. Hal mengikut ulama usuluddin hal lah. Hal mengikut ulama makulat hal lah ni. Itu istilah dia tu. Ini dikatakan hal. Hal. Tengok dia misal. Kau dulu. Dikatakan hal. Apa dia hal? Yakni kelakuan. Kelakuan. Tak kelakuan. Dia terjemah kelakuan. Kelakuan. Kita kejap pada diri. Misal apa? Tak dekat lama. Misal ada tu. Dan dikatakan dan jika dekat lama dikatakan malaikat. Tengok nanti misalnya nak misal tu. Dan jika lama, dan jika lama. Jika lama, apa? Jika lekat lama di mausuf, di zat. Jika lekat lama di mausuf, jika kejap lama di zat. Dia ada di zat benda tu, tapi yang lekat lama, berpanjangan lama lagi, dikatakan malakah. Malakah maknanya ta marbutah, tapi tak boleh tulis malaikat. Malakah. Malakah dikatakan malakah. Sifat yang tetap pada diri malakah. Malakah dia macam menjadi malakah. Malakah dia tengok. Orang sebut malakah. Malakah ni tengok tu bisa dengar tu. Malakah. Malakah. Cuba kita kata seorang budak tu, budak kecil tu, mula-mula dia belajar menulis. Cuba kita tengok masa budak tingkat kelas 1 ataupun masa kecil lagi, hala-hala budak. Dia tulis A tu pun tak betul-betul mana lagi. Kalau kokai misalnya ada budak dulu lah. Ingat tak kalau kita kalau dia tu kokai lah, dia tulis usul ni. Betul. Ada. Ada linggu ni. Ada juga. Kokai. Kalau A kak ya, dia tak jadi betul lah. Maknanya dekat tu ustaz atau guru, cikgu tu kena buat itu pula. Dia tulis tu go. Masa tu sifat pandai menulis tu, kepandaian menulis tu ada sekejap-kejap jadi dia. Budak tu yang ngaji dengan cikgu dia, nampak ustaz dia, nampak ustaz nampak guru dia, tulis tu. Tapi kalau dia boleh seminggu lupa pula. Dia tak ana dah. Bohong dia. Kalau suruh dia tulis, dia tak ana tulis lah. Maka sifat tu tak lekat lama dia. Tak lekat lama di dia. Kalau dia tak melalui latihan tiap-tiap hari, dia akan lupa dan tak akan boleh tulis dah. Tak akan boleh tulis dah. Tak tu. Ni pandai kita ni. Syukur. Ingat, tapi tak hal kita tak ingat masa kita kecil dulu kita tulis dia lah. Tapi bila kita tengok adik-adik kita, Allah, kena ni. Kena itu lalu. Tulis. Kalau kokai sebenarnya kena, kalau sial lah ni dah. Kalau sial ni kokai ni lah. Kalau alih, tapi alih ni ingat lagi yang berkik tu. Budak Rika. Jadi kita nak tak boleh lah kau jadi malakah tau. Tu huruf tu. Pening sampai ke cikgu. Oh tulis Masa tu sifat kepandaian menulis kemasalan dikatakan hal.
Kenapa ia tak tahan dan kejap lama pada diri? Sifat pandai menulis itu ketentuan pada orang, ketentuan pada benda yang bernafas, iaitu manusia sana. Maka sifat tu kira terbagi pula. Kalau dekat lama di kita dikatakan hal. Tak dekat lama, tak kejap lama di kita dikatakan hal. Tapi bila sudah melalui latih satu masa demi masa, tulis menulis sehingga kejap dah, gemah dah, dia tegah, dia panggil tekun dah dalam tulisan dia tu. Tulis sehingga lekat, panggil lama dah lah, lekat lama di masa. Tak lupa lah sampai mati. Sampai mati dah. Ni pejam mata tulis boleh dah ni. Tulis boleh. Pejam mata boleh nulis. Orang panggil sudah lekat dah, sudah tahan dan kejap lama dah di kita. Kejap lama itu dikatakan malakah. Maka kepandaian menulis sudah menjadi malakah kita. Menjadi malakah. Habis tu dah. Boleh. Pengaji tu belajar apa tu nahu masalah nahu sorang nahu. Mula-mula belajar tu fa'in ko duk ngejo ni fa'in ke mako. Teka-teka baca betul. Lama-lama lupa pula sini. Kalau kita tak melalui latihan lama-lama lupa. Tapi dengan lama kelamaan tu jadi ingat, jadi daging darah dah bagi nahu tu. Bila dia daging darah ikut baca kerong. Ya dalam otak kepala dia tu sudah kejap dah benda tu, sifat pandai membaca tu. Maka jadi malakah tu. Ada malakah. Nak situ kita ni nak jadi malakah tu. Jadi malakah. Tu dia. Tengok dah. Boleh. Dikatakan malakah. Ada ingat tu. Kaifiyah nafsaniyah, kaifiyah mahsusah. Tu dan yang kedua kaifiyah nafsaniyah. Kaifiyah nafsaniyah terbagi dua. Dulu dia kata dah masalah kaifiyah mahsusah. Kaifiyah mahsusah keluar dua juga. Kalau sekiranya perkara tu dekat lama, Iza dikatakan apa? Infiali. Kalau tak dekat lama, pucat muka, merah muka. Merah mari ketika malu saja. Ketika malu je merah. Bila hilang malu tu hilanglah merah tu. Maka merah tu tak dekat lama di masa. Dikatakan infial. Dua lah situ. Maka makulah kaifiyah nafsaniyah pun terbagi dua pula. Satunya dikatakan yang kedua dikatakan malakah. Musalnya misal dia kata seperti pandai menulis. Dia misal satu ya, tapi di situ boleh iktibar dua. Seperti pandai menulis, kita pandai menulis dan pandai buat rumah. Tengok siapa dia tu. Dia kecil-kecil lagi boleh pandai buat rumah. Dia adik anak wali orang juga dulu. Jadi pengikut bagi tukang rumah tu. Lama-kelamaan dia buat panah lah pada ini, sekali-kali ni. Buat sendiri. Buat rumah. Pandai buat rumah. Tengok tukar-tukar dia tu. Nancang-nancang tukang rumah tu. Jadi malakah dah. Tengok rumah pak ni. Tahu dah. Nak letak, nak guna banyak mana. Nak guna bata banyak mana. Nak guna kapur apa guna. Ya kira. Dia sudah jadi malakah. Kita tak tahu. Jadi macam kena je buat tu betul. Malakah tu. Atau potong baju. Atau pada buat rumah. Pandai potong baju. Mula-mula jahat pun jadi lerok tak betul. Tapi lama-lama pejam mata pun pergi boleh. Tu buat rumah, potong baju. Atau tukang emas umpamanya. Misal gila-gila. Pandai menulis, pandai membaca, pandai bermutu. Pandai bersikap. Ialah berapa tu? Mula-mula tu guling, gerum. Tu kena lupa juga kita seorang ni kali dua. Bawa sikap tu. Bawa mutu tu.
Dia tak akan jadi pergi selalu dah. Dia akan jatuh juga parit atau tak jatuh parit pun ya dah tu. Sikit sebanyak. Nak sebelum menjadi malakah learn ni akid daya. Oh, jadi malakah dah. Tapi akid wingan enggak lu malaikat nanti depan. Malakah pun malaikat dah depan. Buat tak kena halu tu. Dah. Seperti pandai menulis dan pandai buat rumah dan potong baju dan tukang emas umpamanya. Itu dikatakan kaifiyah nafsaniyah. Jaga dah. Dan yang ketiga, bagian kaif yang ketiganya daripada 4 bahagian kaif tu. Ni dikatakan yang isti'dadiyah. Hak ni sebut nama bahasa Arab. Hak dulu tak sebut. Sebut juga. Dikatakan kaifiyah yang isti'dadiyah. Kaifiyah yang isti'dadiyah. Kalau kita terjemah kepada isti'dad ni apa isti'dad? Persediaan asalnya adalah isti'dad, buat persediaan. Persediaan kita terjemah kata kaifiyat isti'dadiyah yakni kecadangan. Kecadangan namanya. Nama kaifiyah tu. Kecadangan apa? Cadangan. Apa cadangan? Cadangan tu kadang-kadang dengan makna show pula. Ada juga dah. Saya buat cadangan saja. Cadangan dengan makna kita show saja. Ada juga mana tu cadangan. Itu cadangan saya aja. Cadangan kadang-kadang mana tu, tapi cadangan saya mana persediaan, persiapan. Gitu kan. Kecadangan, persediaan, persiapan. Tu banyak isti'dad. Kaifiyat yang menjadi persediaan dan persiapan. Persiapan. Kecadangan. Betul lah. Cadang, sedia, siap. Cedek. Kita cedek. Kecedengi. Cedek pula. Cadang ada juga dah. Lajah masih. Sengaja buat cadang. Mencadang tak? Cedek. Kedua lajah. Irukan ni. Cedek. Mana cedek dah? Melak dah. Dia nak pekat sikit. Hulu-hulu tu. Cedek. Tu kecadangan namanya persediaan. Tengok apa mana pula yakni kecadangan namanya. Dengan bahawa taswir rupa kerana benda ni dia bukan benda ada. Hanya amr i'tibari saja. Kena taswir, kena buat gambaran dulu. Dengan bahawa dia kata mensediakan tersedia, persediaan, persiapan bagi menerima apa-apa bekasan. Bekasan ni apa bekasan? Kesan. Kesan, bekasan. Kadang-kadang kecek bekas. Kadang-kadang kecek kesan, berhipung bekasan. Tu kata. Bila berhipung ini bekasan. Bekas atau kesan. Bila campur ini bekasan, ada pola pakai dua. Bagi menerima apa-apa kesan, apa-apa bekas, menerima bekasan. Jadi dia ni bersedia, ada persediaan untuk menerima kesan. Untuk menerima kesan. Ada siap dah untuk nak terima kesan? Nanti tengok. Kajian istiqdaliyah. Maka persediaan tu dikatakan makulah istiqdaliyah. Persediaan sendiri tu bukan yang mencadang, bukan yang mensedia, tu kita. Bukan benda yang dicadang, bukan benda yang disedia. Itu benda. Persediaan diri benda tu. Nanti tengok. Yang misal. Dia kata, atau bagi menolak. Ke mana ni? Atau pada bagi menerima. Kadang kokoh gini. Dengan bahawa mensediakan bagi menerima apa-apa bekasan, atau mensedia tu bagi menolak dan tidak terima. Tak terima bekas-bekasan tu. Dia bersedia dah. Bila dia menerima, dia menolak dalam masa tu, dia terima. Sebab kita sekarang ni terima
terima untuk nak mengantuk tidur, dan terima untuk tidak mengantuk. Ya sedia lah, bila terima ia akan menolak juga dalam sampai tu. Dia menerima kira-kira ni. Maka benda ni ada persiapan untuk terima kesan, dan ada persiapan untuk tidak menerima kesan tu. Tengok misal, tengok. Misal dia kata, misal yang menerima itu. Nak misal hak tak terima. Kita tengok orang ni. Misal contoh bagi apa dia? Bagi perkara bagi yang menerima itu, yang menerima kesan itu. Tengok. Ni kalau QI bukan orang kembali lagi, ia benda berjudi, tukar dengan hak akhir sekali, hak muktasah bil kam. Apa yang kata terakhir dah. Bisa yang menerima itu seperti dia kata lembut. Lembut. Sifat lembut. Lembut ni apa? Lembut ni sifat. Sifat lembut. Bukan orang ni lembut ke? Orang lembut, dia kira dia benda. Apa tiap benda hak lembut? Kita kata, tengok musuh misal. Seperti lembut. Lembut ni pada, jadi yang sabit pada, yang ada pada umpama lilin. Jadi pada lilin dan umpamanya. Soalan kata kita lah. Seperti sifat lembut yang ada pada umpama lilin, yang ada pada lilin kena umpamanya. Gitu. Lilin mana lembut? Lilin ketika panas lah. Ya ada lilin. Kalau kita beli lilin mari, ketika kerah panas tu dia tak lembut, dia kerah. Dia kerah. Bila kita cucuk, situ lembut lah. Dengar? Mari kita situ makan ni. Kadang-kadang buat semua. Tepi-tepi dia boleh. Ambil mari buat. Duk mai dah. Kalau mai lilin tu. Kadang-kadang duk mai api tu. Kalau lembut tu sedap kita buat ah. Teka lembut tu, tengok misal lilin. Tak apalah lilin yang mudah bagi dia. Kita ni dia payah sikit nampak lilin. Apa lagi? Kita kata, tepung. Bila kita uli tepung gana, kita uli teka tu dia lembut lagi. Ikut nak buat ni, buat ke apa? Buat tepung apa? Buat keripak, buat apa ni? Ikut aja. Bila tekan genai dah, kita goreng dah, dia kejap kerah dah tak boleh dah. Tapi ketika lembut tu, sedap. Kita nak buat apa? Dia terima kesan untuk kita buat. Maka lembut tu, lembut tu, sifat lembut tadi tu. Pada umpama lilin. Yang kata lilin tu makhluk tu jahat. Lilin tu jahat. Lembut dia tu, sifat lembut tu. Yang kira panas tu makhluk tu, kes masuk dah. Lembut lilin tu. Lembut dia tu dikatakan makulatul kaifiyah isti'dadiyah. Sebab apa? Bila lembut dia terima untuk nak terima kesan tu kesan ni. Awak tu ni boleh. Sebab tu buluh ketika yang muda tu, buluh tu dia muda nak bentuk, dia lembut. Bentuk. Sebab tu manusia ni ketika muda ni lah buat apa-apa pun. Yang nanti tua yang payah lah. Kita nak makulah istiqdadiyah lah. Kecil-kecil ni lah. Budak-budak tu kita buat. Sebab tu ia ada istiqdadiyah. Padahal yang ada istiqdadiyah apa, kita kira-kira yang budak tu, manusia tu. Boleh lah. Betul. Maka dia kata itu dikatakan makhluk istiqdadiyah hak terima kesan. Dan misal contoh bagi istiqdadiyah yang tidak terima itu, tidak terima kesan, tak menerima kesan, sebarang kesan pun dia tak terima. Dia ada sifat tu tapi sifat itu tak terima kesan dah. Sifat tu disabit, ada di benda, ada di zat, ada di jahat, tapi sifat tu tak terima kesan dah. Tu ni bagi sifat bagi menolak, tidak terima. Seperti keras. Dia lawan dengan lembut. Lembut dia terima kesan. Keras tak terima kesan. Keras tidak terima kesan. Keras ni apa ni? Keras yang ada pada
batu umpamanya, ni kecek gini pula. Tadi umpama ni ni batu umpamanya. Kata pada batu umpamanya, pada batu dan umpamanya pembatu kayu ke, kaca ke, wasab hakaza. Maka itu dikatakan maqulah istiqdariyah. Maka di sini kita nyata kata lemuk keras tu maksudnya Arab juga tu. Arab juga tu sifat lembut dia. Ini kerah ni katanya. Kerah ni kata Arab juga. Kerah dah. Lembut. Kira lembut. Lembut kerah tu dikatakan kaifiyah istiqdariyah. Dah. Sebab tu tak terima dah. Batu yang kerah tak terima dah. Kalau terkesan juga bukan kesan menerima diri kerah tu. Hanya kesan di jauhar. Ada titik atas batu. Tak. Hak terkesan tu diri jauhar. Bukan diri kerah. Kerah ada kerah situ. Kerah situ. Kerah dah. Bukan kata bila ada titik batu ilmu. Malaikat Allah SWT. Hak ni kira berlaku adat. Allah Ta'ala menyalahi adatnya ke mana? Manusia bila jijak dengan senang Nabi Ibrahim misalnya jijak atas batu tu dijadikan lembut. Kerana biasanya ada keras di batu. Tiba-tiba Allah Ta'ala menjadikan batu tu ada makulah tu kaifiyah istiqdariyah lembut pula untuk menerima lembut. Dan jijak tu dia ada kesan tapak ada di situ. Kerana lembut. Tu. Puan dengan apa besi. Besi hok Nabi Daud pegang tu. Ikut ni besi keras dia pegang lembut. Ikut dah betul dia ni jadi baju, jadi apa senjata pun dia boleh buat boleh. Nabi Daud. Nabi Daud sendiri. Maka itu adalah makulah kaifiyah istiqdariyah lah. Bila lepas angin, maka kerah seperti sedia. Habis. Habis. Itu dikatakan makulah kaifiyah istiqdariyah. Dia kata. Dan yang keempatnya kaifiyah yang keempat. Kaif yang keempatnya daripada empat bagai. Hak ni dikatakan kaif yang ketentuan ia dengan kam. Kaif maqulatul kaif yang ketentuan ia, ketentuan yang khusus, yang tertentu ia dengan kam. Kira pula sini sikit. Bukan diri kam tu. Kam tu maqulatul kam lah. Tapi di maqulatul kam tu ada bersabit kai pula situ. Di maqulatul kam kalau kita mengaji tu, dia ada kai pula. Maka kai itu tu dia tak duduk di apa-apa melainkan di maqulatul kam dia. Kai ini dikatakan kai yang tertentu dengan kam. Dengan kam dah. Kam yang kita boleh faham dia melalui lanjutan dia. Kita nak faham kaif itu kena melalui lanjutan saja. Itu dikatakan kaif yang tertentu dengan kam. Kaif yang kita boleh faham dia melalui lanjutan dua. Ini dikatakan kaifiyah tulis itu betul. Kaifiyah ketentuan dengan kam. Ini dikatakan kaifiyah mukhtassah bil kam. Mukhtassah bil kam. Kaifiyah mukhtassah bil kam. Kaif yang tertentu dengan kam. Kaif yang khusus dan tertentu dengan kam dia. Jadi kita boleh faham dia melalui kam, melalui lanjutan yang tiga tu. Nak faham kaif tu, faham di panjang tu. Faham kaif tu, faham di lebar, tebal tadi tu. Tu kaifiyah yang tertentu dengan kam. Hak ni lah Ahmad Jibari. Dia sisi ulama usuluddin. Maka dia kata, tengok misalnya.
Yaitu, yaitu kaif yang tertentu, ketentuan dengan kam ni, yaitu potong bagi kam. Potongan. Yaitu potongan bagi kam. Potongan. Tiap-tiap makulat kam tu dia berpotongan. Nah, tengok misalnya. Seperti 3 persegi. 3 persegi. Tapi kecil kampung gitulah. 3 persegi. Ya ada 3 persegi. 3 orang tu lagi. Mesegi. Ya tu nama bomol lagi. 3 persegi. 4 persegi. 5 persegi. Ya buat orang baru ni buat lah 3 segi 3 segi 3 4 persegi. Persegi asalnya 3 persegi. Siapa panggil apa? Samliang dah. Samliang. Bisa lah. Dekat lah. Ni 3 persegi itu kita faham daripada panjang, lebar, tebal. Dia tu. Dia panjang. Ini kira-kira lebar dan panjang ni. Dia ada lebar dan panjang ni. Kali. Kalau kira ungkun kata. Tu. Kalau kita tahu 3 segi. Tu lagi pula dia kata. Panjang berapa ni? Panjang lebarnya berapa segi? Tu orang cakap. Panjang berapa? Panjang berapa segi? Segi tu, persegi tu boleh faham di lanjutan tu je. Kalau benda tu tak mempunyai lanjutan, dia tak akan boleh kita faham segi, persegi tu. Boleh lah. Atau 4 mesegi pula dah. 4 persegi. Tu. 4 persegi umpamanya. Misalnya batu yang panjang lebar 4 persegi, maka makulah tu, batu tu makulah apa? Jawab. Panjang lebar dia tu 4 persegi. Faham tak? Panjang lebar tu makulah tu kam, tapi 4 persegi tu makulah tu kam mukhtassah bil kam. Tu hari kita 4 segi ke 3 segi tu hari kita. Dan faham dia faham kam dia tahu. Dan faham kontrol kam dia tahu lah. Allah Ta'ala bukan situ. Bukan gitu. Berbentuk potongan, maka 4 segi masalah itu potongan dia. Picit potongan, potong. Potongan dia. Segi dia. Ni. Apa iktibari ya, fahamnya bukan benda ada apa segi ni. 4 segi ni benda ada, benda bukan ada. Apa iktibari? Yang 4 persegi. Tunjuk benda, okey, tunjuk kena ke plastik, tunjuk kena kepada kertas. 4 segi tak ada lagi. Tapi bila benda tu lebar dan panjang, dia hasil 4 persegi misalnya. Nampak tu dah? 4 persegi masalah itu dikatakan maqulatul ka mukhtassah bil kam. Mukhtassah bil kam. Boleh. Jaga tu dah. 4 persegi. Banyak kalau di makulan. Makulan banyak. Nak kejap usuluddin lah ni. Kejap usuluddin kita tu. Seperti 3 mesegi atau 4 mesegi umpamanya. Kena jaga-jaga tu. Allah. Lagi tengoklah kita Arab mana-mana yang tak lari pada ni hanya terjemahan dan huraian dengan cara mudah-mudah. Yang mudah-mudah bila kita faham ni tak apa. Dapat faham tinggi lagi.
Ni tak rasa dengar apa pula tak. Tu mula tapi bila dia kenal dia tak apa. Dia kenal dia tu tak apalah. Ni baru kira wal kaifu ghairu qabilin bihatta samnya ni. Okey situ ya. Tengok apa dia. Sebab kalau matan sujak itu orang boleh hurai bertebal-tebal pula. Jadi boleh hurai kitab di Pania pula. Kitab ni rasanya tak ada ni tahun ni. Saya tengok tak ada. Ni Kifayatus Sa'i, Syekh Said Fudan katanya. Fi fahmi maqulatis suja'i. Jadi banyaklah, banyak apa kita tak erti. Kita sendiri tu kadang-kadang tak faham lah bahasa dia penakam. Rasa tak ada rasa ke Darul Nur tahun ni. Darul Nur tahun ni tak ada ni. Beli tahun lepas. Pada tahun lepas. Kalau kita jalan makrot, kalau jumpa tak hurai matan suja'i tu boleh lah kita beli. Kerana kita dah hafal matan suja'i ni yang ada ngapa titik hari tu. Lepas tu waktu nak tolong bantu kita. Membantu kita. Tiap-tiap rasa tak ada dalam tahun. Ada tak ada dah. Cuba tanya dia. Kifayatus Sa'i fi fahmi maqulatis suja'i. Jadi bila kita pandai, kita buat ukur dengan kitab Hasyiah Saniyah tu, ada nakalan kitab Hasyiah Saniyah, cuma tak sebutlah. Ada dia berkata ulama gini, tapi ibarat sakit sama. Tapi dia luas lagi kerana dia ambil kitab lain juga. Ambil kitab lain juga. Sebut dalam ni. Luas lagi. Ya ada tu. Maka bila kita jumpa istilah Arab, ni kaifiyah mukhtasar bil kam, seperti 3 persegi atau apa mesgi umpamanya. Dan adalah kaif ini, adalah bagian-bagian kaif ini. Dan adalah kaif ini bagian-bagian kaif yang 4 ni. Tapi yang lain daripada bagian yang keempat lah. Bagian-bagian kaif ini yang lain daripada bagian yang keempat. Semua 4 bagian. Bagian yang lain daripada bagian yang keempat apa? Maqulah kaifiyah mahsusah 1, kaifiyah nafsaniyah 2, kaifiyah istiqdariyah 3. Tiga ini kesimpulannya dia. 3 ni lain daripada bagian yang keempat, iaitu kaifiyah mukhtasar bin kam ni. Dah. Apa maknanya? 3 bagian pertama tu ini ulama-ulama usuluddin pun berkata maujud. Dah. Ulama-ulama usuluddin pun berkata maujud. Maknanya bermuafakat dengan ulama maqulah. Bokeh ulama maqulah dia berkata maujud semua 9 maqulah tu. Maqulatun amanjat semenjak daripada maqulatul kam sehingga maqulatul infiali. 9 maqulah itu dikatakan benda wujudi, maujud. Adapun ulama usuluddin tolak, bukan semua maujud. Yang maujud hanya 3 ni saja. Ini saja hak maujud. Maka di sini mereka bermuafakat dengan apa? Kita boleh ambil dia, hak boleh kita ambil. Hak tak muafakat, kita tolak dia. Begitu lah. Lagi ya, kita boleh makan. Tak boleh guna. Ini pun ulama usuluddin pun berkata, kita dah mengaji arad jirim dalam ilmu usuluddin tu. Ni bila sampai ke arad ni, ni dah 3 tu. Maqulah kaifiyah, kaifiyah mahsusah, kaifiyah nafsaniyah, kaifiyah isti'dariyah. Tu dikatakan maujud. Apa dia maujud? Yakni maujud tu ada benda semati. Ada benda semati. Berarti ada juga benda yang tak semati. Ada juga. Benda tu ada 2. Benda ada tapi ada semati. Dan ada yang tak semati. Hak tak semati tu ada.
Hak terbayang dan terkhoyal dalam fikiran kita tu ada ke tak ada tak semesti bahang-bahang je. Cuba terkhoyal lembu. Terbayang lembu. Kalau ada semesti lembu tu akan ada tanduk di kepala kita. Petanduk. Kita pula jadi lembu. Kita pula jadi lembu. Maka lembu tu bukan ada sekali. Hak ada je. Tu bo duduk dalam mata rumput. Tu hak ada semua. Tu orang panggil ada sunguti. Tu ada sunguti ni kalau Arab panggil maujud fil kharij ni. Maujud fil kharij. Ada pada kharij. Ada pada luar fikiran. Ada pada luar fikiran kita. Ada sungguh di luar fikiran kita. Bila kita dapat dengan panca indera yang 5. Ada sungguh di luar fikiran. Ada pada kharij. Ada pada kharij. Habis. Kata dah. Apa pen ni ada pada kharij tu ada sunguti. Ada sungguh dah. Tu. Ada sungguh dah. Tu. Maka tu ada pada kharij. Ada di luar fikiran kita. So, ada sunguti. Ada sunguti. Maka biru masalah, kuning tu ada sunguti dari luar. Boleh tengok. Boleh kita dapat. Tapi setengah-tengah tak dapat. Tapi sekiranya Allah Ta'ala memberi lihat, dia dapat lihat. Maknanya dapat dilihat, sah dilihat. Sah dilihat. Ada pada kharij maknanya sah dilihatkan dia. Pemalaikat sekarang ni ada pada kharij. Cuma kita tak lihatkan dia je kerana Tuhan tak beri lihat. Tapi benda tu ada sah dilihat. Sah dilihat. Boleh. Tu yang ada benda sunguti. Sungguh. Ada sungguh benda tu. Ada sungguh benda tu. Bukan ada bahang-bahang dah. Bukan ada bahang lah. Jadi dikatakan maujud fil kharij. Pada kharij. Maujud fil kharij ni dia umum, dia lebih luas pada maujud fi nafsil amri lagi. Kadang-kadang dia pada nafsul amri tu ada, cuma dia tak ada sungguh lagi. Tak sungguh lagi. Bisa apa? Dia tak tilik. Nafsul amri ni dia tilik kepada benda tu ada sebenarnya ada atau tidak. Kata dah atau tidak. Dia tak tilik kepada dapat dilihat atau tidak. Kalau kita tengok kepada dapat dilihat, boleh dilihat. Itu kharij luar fikir kita. Kharij. Dia sikit-sikit ada. Beza sikit cuma nafsul amri dia iktibar. Iktibar satu jihad. Iktibar satu jihad. Misalnya orang kata Zaid ada dah di rumah dia. Kita kata tidak ada. Maka perkataan kita tu dikatakan bohong kerana menyalahi dengan nafsul amri. Apa nafsul amri? Benda yang berlaku sunguti, iaitu Zaid ada di rumah. Maka ada Zaid di rumah tu dikatakan ada pada nafsul amri. Dirinya ada semua. Apabila kita tengok, semua tu ada pada kharij. Tu boleh kira dah. Iktibar. Kira dah. Maka dikatakan ini ulama Usuluddin pun berkata maujud, yakni ada benda sunguti. Bahkan, dia kata bahkan ialah apa ialah? Kaifiat ini ni, tiga-tiga ini ni ialah yang dinamakan arad pada istilah mereka itu. Mereka itu ulama Usuluddin. Tiga ni dikatakan arad. Bila sebut arad dalam ilmu Usuluddin, arad yang berlawan dengan jirim dah. Arad yang jadi pasangan jirim dah. Arad itu tu bila sebut arad, istilah arad ialah tiga ni. Tiga kaifiat, kaifiat nafs susah, kaifiat istidlaliyah, nafsaniyah. Tiga. Boleh dah. Bahkan ialah dinamakan arad pada istilah, pada panggilan mereka itu. Lehara. Fikir sikit. Jangan wak ulit tidur je. Ni dengar. Jadi sedar. Lali kalau bagi bawah. Kalau bagi atas lalai. Lalai. Dengar awak ulih. Yang lebih kan?
Sebab tu dia kena otak ni kena istiadat sama nak ngaji. Mengajar pun istiadat kalau tak tidur semenjak bersemalam sampai kini. Tidak mengajar tak boleh kok, ia tak mari. Yalah. Lalai kok, lali. Bila lali mula lalai. Bila lali tu siap mana lalai. Lalai. Macam dia tu nak hasil maksud. Kita nak motong tu kena tidur tu. Dia tahu nak motong pagi esok tidur dah. Dia tahu kata kalau tak tidur, tak berehat, tak larat, tak bertenaga, tak gerak untuk nak motong tidur, kena tidur. Syukur kena tidur juga. Sejam, 2 jam, 3 jam kena tidur bagi dia. Dia tahu. Kalau tak motong tak dapat hasil duit. Tak dapat hasil duit, tak dapat belanja. Bila tak dapat belanja, siap kena nak hotel, berhutang orang pula. Anak-anak nak makan aku anak. Tengok kepentingan untuk masa depan tu sanggup juga nak buat percadangan. Siap kan? Kita gitu juga. Kalau tak istiadat, tak berehat, tak dapat mengaji. Kalau mengaji pun tak sepenuhnya. Bila tak dapat mengaji, tak faham. Bila tak faham, tak tahu. Bila tak tahu, duk jahil, berkekalan jahil. Maka bila duk jahil, kena tumpang orang, duk hutek orang semua. Duk hutek orang semua, nak buat sendiri tak boleh. Jadi susah masa depan pula. Lalu tu kena istiadat. Nak buat persiapan. Bila kita ngaji kitab ni, makulah ataupun Usuluddin ke, dan umpamanya. Habis situ. Bapa yang kata ini ulama Usuluddin pun berkata mengju. Orang ciri orang yang pandai istiadat tu, dia je siap dah. Dia tahu kata esok dia nak buat apa. Dia tahu dia jadah untuk hari ni. Tu. Ini ulama Usuluddin pun berkata mengju, jadi ada pada benda semuti. Jaga, bahkan ialah ini kaifiat yang 3 ni lah. Yang dinamakan arad pada istilah mereka itu. Jadi arad di sisi ulama Usuluddin khusus kepada benda yang 3 ini saja. Adapun arad di sisi ulama makulah umum, masuk semuanya. Baiklah. Dan yang ketiga daripada bagian arad yang 9. Habis dah kaifiah makulatul kaif. Habis makulatul kaif. Itasam tu cuma kepada ta'rif dengan cara birasmi. Ada ta'riful kaif itasama. Jadi itasama tu khabar nama tu. Wal kaifu ghairu qabilin biha bizat. Irtasama, jadi hal ta'rifu irtasama. Ini ta'rif tu adalah ta'rif dengan cara rasmi, bukan ta'rif bin hati dah. Kiralah. Lagi dia kata, dan yang ketiga, arad yang ketiga daripada bahagian arad yang 9 itu. Arad yang ketiga daripada bahagian yang 9 itu ialah aina, maqulatu aina. Aina pun asalnya kalimah istifham juga kan. Tapi sekarang ini sudah diubah menjadi nama bagi satu makulah. Aina. Ialah aina, maqulatul aina namanya. Dan iaitu apa aina, di mana asalnya aina Zaidun, aina Allah. Aina Allah. Ni kena faham oleh aina. Aina ni faham oleh. Aina ni sakit kepala demon. Ialah aina Allah bersama man ana anta Rasulullah. Atiha fa innaha mu'minah.
Hadis jariah. Ialah aina namanya, dan iaitu maqulatul aina ni apa? Ainun husulul jismi fil makani. Jaga dulu, hak tu tak reh. Ainun tu husulul jismi fil makan. Bukan jismi, bukan makan. Hanya husulul jismi fil makan. Jismi lah, makan lah. Tapi husulul jismi fil makan. Tu maqulatul aina. Ada kita dalam bilik. Bilik lain, kita lain. Ada kita dalam. Ada kita tu dikatakan maqula aina. Bertempat namanya. Bertempat kita di mana-mana. Bertempat kita di situ di sini. Atau fil makan. Aina Zaidun, sebab tu kena jawab makan. Aina Zaidun? Fid dar. Aina Zaidun? Fil madrasah. Aina Zaidun? Aina Zaidun? Bi khair. Itu kaifah. Aduh kaifah. Aina Zaidun jawab lah. Maka Nabi tanya, Aina Allah? Tanya kepada seorang hamba perempuan tu, Aina Allah? Sebab tu dia kata, Fis sama. Aina Allah? Fis sama. Dengan cara zahir, kena dia. Kena mereka tu. Aina Allah? Nabi tanya, di mana Allah? Maka hamba perempuan tu pun kata, Fis sama. Dalam langit, pada langit. Di situ Mujassimah guna hadis tu sangat. Satu ya hadis tu ya. Hadis tu ya yang sahih. Riwayat oleh Imam Muslim. Hadis tu ya hak sahih. Bagi mereka untuk isbatkan jisim Allah Taala, untuk kata Tuhan bertepat. Duk jajah hadis tu tak habis-habis jual. Jual hadis tu. Tapi ulama Ahlussunnah tak guna hadis tu untuk nak buat kira. Sebab apa? Sebab tu hadis tu bukan dalil kata Tuhan bertepat. Dan Imam Muslim pun tidak riwayatkan hadis itu dalam bab tauhid dah, bab akidah, bab dalam kitabul iman dah. Kalau dia riwayatkan hadis itu dalam kitabul iman, lah kita berbincang tentang akidah. Tapi ni kitab ni hadis itu dalam bab apa? Kita tengok. Tu. Banyak lagi. Lagi pula hadis itu muttarib kerana beberapa riwayat walaupun bukan hak Muslim riwayat, tapi beberapa riwayat lagi yang lain yang datang tak sama. Datang tak sama riwayat bentuk apa hadis tu. Hadis tu kata Aina Allah. Aina Allah. Lepas tu ada satu riwayat atashhadina an la ilaha illallah. Ada riwayat lain lagi. Macam-macam hadis. Berarti hadis tu muttarib. Bila muttarib tak lewat kira ke? Tak lewat kira di situ. Kira. Situ yang lalu dalil. Apanya lebar tu aina tu dah. Aina. Lepas tu riwayat Muslim yang kata fis sama, pada riwayat yang lain tak kata je isyarat. Isyarat ila sama, maka isyarat tu kata fis sama tu macam-macam. Kata isyarat dengan makna kerana dia tu orang kat lidah yang payah nak sebut. Hamba perempuan tu, maka isyarat. Untuk dia kata, dia tak tahu, dia kata, dia sekadar kata Allah tu satu, Allah ada tinggi Allah Taala. Tuhan duduk pihak atas, bukan duduk pihak atas, maknanya Tuhan tinggi pangkatnya. Pangkat dia duduk ke dia. Lalu tu Nabi kata, merdekakanlah dia beriman. Dan tu kena halasi hadis tu sangat kena jaga kita orang ngaji ni. Hadis tu kena pandai, boleh pandai jawab tentang kebenaran hadis tu. Hadis jariyah namanya, hamba perempuan. Ni aina ni, sebab tu tinggal aina boleh sempurna email tu. Dan iaitu maqulatul aina tu ialah hasin dan ada jisim sunguti pada tempatnya, tempat bagi jisim. Hasil dan ada. Tu haklah kira-kira. Hasil dan ada jisim. Suatu jisim sumuti. Apa jisim sumuti?
Jisim jauhari itulah. Jisim jauhari ataupun jisim tabi'i itu. Tu katakan jisim sunguti dan jisim sunguti. Kita jisim sunguti. Adapun jisim taklimi, hak tu tak sunguti. Hak tu buat mengajar budak ya tu. Buat lukisan terbayang, tergambar dalam otak kepala ya. Kita tengok. Satu benda, satu kotak yang ada misalnya. Hak tu bukan jisim sunguti. Jisim yang jauhari. Ni jauh sunguti ni jaga. Jisim jauhari. Jisim sunguti. Jisim sungguh. Jisim hak sungguh-sungguh ada tu. Jisim jauhari tu. Hasil dah ada jisim sunguti tu, hasil di mana? Hasil dah ada tu pada tempatnya, tempat jisim, tempat bagi jisim. Kita mengaji dah kata tiap-tiap jisim atau jirim itu yang bertempat itu setengah pada khususiat benda yang ketentuan bagi jirim atau jauhar, iaitu dia kena bertempat, ada terima bertempat, ada tempat yang masing-masing. Maka tempat tu lain, jisim tu lain. Yang dibahas dalam makulatul ainah ialah bertempat. Hasil jisim pada tempat dia. Itu makulatul ainah. Ada kita dalam rumah. Ada kita tu dikatakan makulatul ainah. Ada di mana? Ada dalam. Ada pada. Ada pada. Tempat tu lain. Tempat tu benda maujud. Tempat tu wujudi. Tempat tu makhluk jahat. Tempat kita tu. Atau bahasa pandai pula makna tempat. Tempat sendiri tu. Jisim kita tu, itulah ada kita pada jisim itu. Ada jisim, ada kita pada tempat itu dikatakan makulah ainah. Sebab tu bila tanya ainah yang jawab sabit tempat. Tak boleh jawab tempat. Kita kata aina Zaidun al-madrasah. Aku tanya Zaid. Aina Zaidun al-bait. Pasal Melayu tak apalah. Ada. Zaid mana? Rumah. Zaid di mana? Zaid di mana ni? Rumah. Tu cakap atas jalan ringkas. Sebenarnya Zaid di mana? Dalam rumah. Zaid di mana? Atas utuh. Zaid di mana? Dalam kubur. Ada ngerti dah? Ia ada bertempat. Maka di dalam, berada di dalam suatu tempat itu, berada dalam tu dikatakan makulah ainah. Maka kau faham saja. Ya Allah dibari ya makulah ainah ni. Tengok, bila tengok kubur, oh nampak tanah, lepas tu nampak mayat dalam tu. Faham kata bertempat dalam. Duduk dalam dah. Marai dia duduk minum kafe, kopi dengan aku di kedai. Duduk dalam dah. Innalillah. Berada dalam, berada di atas. Maka makratul ainah tu. Dah. Allah. Hasilnya ada jisim seperti pada tempatnya. Jaga malah husulul jismi. Husulul jismi fil makan tu dikatakan maqulatul ainah. Bukan jismi, bukan makan. Husul jismi fil makan. Apa lah? Tu. Tanya jaga. Bila tanya ainah kan jawab berada di mana-mana, jangan jawab-jawab tempat tu. Aina Zaidun? Zaidun. Jawab jisim. Aina Zaidun? Al-bait. Kata fil bait. Fil bait. Fil bait. Dia tak kata al-bait juga. Dalam bahasa Arab kata fil baiti. Dia kata al-baiti dan kerana raja tak beramal ketika dia hazah. Fil bait. Al-bait. Dia kata fil bait. Kita nak hazah muqtada apa? Asalnya Zaidun fil bait. Tapi hazah muqtada harus ketika ni. Kata maklum dah. Muqtada ketika tu. Tak mau buah muqtada. Fil bait. Tak apa. Sekarang tu. Kuat-kuatnya situ dah. Nak kata al-bait tak boleh. Bait tak boleh. Fil bait berada dalam rumah. Dalam rumah dia tu. Dah. Aina Zaid. Fi saja ada juga fi. Fi apa? Fi. Fi. Ke fihi tak? Fi.
dalam. Dia tak hasil juga. Nak sebut berada je kena ada tempat. Fi tu ada tempat dia. Dah. Ialah hasil nak ada jisim sunguti pada tempatnya. Terjaga. Jadi bila kita faham takrif tu senang depan lagi. Takrif tu sangat. Kita tasawuf dulu. Nak hukum boleh lah. Bila kita tasawuf gerti faham benda tu, sunguti pada tempatnya. Dan telah terdahulu menyatakan makna jauhar. Yang saya tak sebut dah. Telah terdahulu iaitu hasil jisim pada tempat. Maka telah terdahulu menyatakan, telah terlepas dah menerangkan makna bagi jauhar. Jauhar tu makna apa? Jauhar dulu dalam makhluk jauhar dulu sebut dah. Maqama binafsi, benda yang ada cara dirinya, ada cara diri. Benda dengan ada dengan cara diri. Itu maksudnya tu jauhar. Maksud jauhar. Sudah. Kau tu lepas dah. Kalau kau tak ingat tu buka tengok lah. Buka tengok. Dan adalah jauhar itu, misalnya kita kata, dan adalah jauhar itu, makna bagi jauhar itu terlebih umum, lebih luas daripada jisim, daripada makna jisim. Makna bagi jauhar itu lebih umum, terlebih luas daripada jisim, daripada makna jisim. Terlebih luas daripada makna jisim. Jauhar makna dia lebih luas daripada jisim lagi. Maknanya makna jisim itu khusus, terlebih khusus daripada makna jauhar. Di sini dua ni ada umum khusus mutlak. Ada umum khusus mutlak. Dan adalah jauhar itu terlebih umum daripada jisim. Sebab apa kok terlebih umum? Ilah dia. Kerana jisim itu, lafaz jisim itu tu, jisim, bila kita sebut jisim, jisim itu tertentu. Maksudnya diguna pakai khas, digunakan khas, diguna khusus dengan benda yang boleh dibagi. Jisim itu tertentu, diguna khas, diguna dipakai dengan cara khusus dengan benda, dengan perkara yang boleh dibagi. Perkara yang dapat dibagi. Sebut jisim, jisim ni benda yang dapat dibagi, yang menerima bagi. Ada yang boleh dibagi, yang menerima bagi. Tulis itu dibagi tu. Ini sama ada dengan secara kerat, sama ada dengan cara kerat atau belok atau krisik. Sama ada dengan cara kerat atau belok atau krisik. Ikutlah jalan mana-mana pun. Salah satu daripada tiga jalan itu. Suatu perkara sekiranya menerima pembagian, sama ada berbentuk kerat, potong, ataupun berbentuk belok bila lebar, atau berbentuk krisik, kaki, nipis, sikit yang tebal benda tu, maka benda tu dinamakan jisim dah. Ini lepas dah lah. Boleh lah tu. Hak tu dibagi. Kalau ayat tu, ini kira kembali kepada pembicaraan usuluddin lah. Jangan tilik kepada bahasa dalam ulama falsafah dan sebagainya. Dia kata ada pun jauhar. Ada pun jauhar asalkan benda yang membawa diri sudahlah. Sudahlah. Aduh. Kampung dah. Kampung dah. Kalau kita mengarang kitab, kita nak tulis tak begini? Kalau kita mengarang kitab, kita tak akan tulis ni. Sebab tu tubuh ni kan. Suka orang boleh baca. Kalau aku tu, aku tak tulis gini. Aku tak tulis gini. Dia pekat sangat. Tani pekat. Tu kata, ya dia tani pekat sangat tubuh dia. Pekat. Tampur.
Kecil tak kira lagi. Benda yang membawa diri sudah. Adapun jauhat, sebut kata jauhat, asalkan ni kan sebut Allah Subhanahu manusia lagi asalkan juga dah. Biar penat asalkan dapat duit sebenarnya. Asalkan apa tak pernah asalkan dapat duit. Asake jadi asake lah. Asake boleh. Adapun jauhan nak kata apa asake ni tak erti juga dah. Bahasa lagi satu lagi. Asalkan tu bahasa dah tu. Asalkan ni apa? Ataupun tak tahu. Asalkan. Apa kata asalkan? Untuk asalkan. Adapun jauhat, disebutkan jauhat itu asalkan benda yang membawa diri, perkara yang ada dengan secara tersendirian. Jauhat itu ada secara sendirian dia. Allah Ta'ala menjadikan dia yang boleh ada. Bukan ada sendirian dengan makna yang terlepas daripada kawalan Allah Ta'ala. Kayak gitu. Tapi ada dengan cara diri. Supaya biru tak boleh ada dengan cara tersendirian. Dia kena menumpang di benda. Adapun diri pen sendiri, kalas sendiri yang ada cara diri tu. Bila ada cara tersendirian, dia tak menumpang di benda apa. Mana kok menumpang di kotak ni pula. Tak ada kotak, dia bertegang. Kalau tadi tu si pelagi kalau semua benda tu. Cara diri tu. Tapi ada cara diri yang boleh. Dia tak menupai dia apa-apa. Adapun biru dia kena tumpang benda. Dia tak boleh ada cara diri. Waktu maklum dah maqam bin nafsi. Maka jauhat itu benda perkara yang ada atau bawa diri sendiri. Dia bawa diri sendiri. Dia pergi ke mana-mana, dia bawa diri dia. Tak serupa dengan biru nak pergi ke mana-mana kalau tumpang turut mengikut pen tu, dia tak boleh bawa diri sendiri keluar. Ada dengan cara diri dia. Orang kadang-kadang asalkan begitu sudah. Jauhat ni ada dengan cara diri sudah. Cukuplah untuk dipanggilkan jahat. Berarti sudahlah. Apa sudahlah? Cukuplah untuk dipanggilkan jahat. Nak panggil jahat, benda yang ada dengan cara sendiri cukup, sudah. Memadailah. Tidak dibahaskan lagi adakah dia diterima bagi atau tidak. Tak bahas lah. Asalkan benda boleh bawa diri sendiri, dikatakan jauhat semuanya. Dan jika sangat-sangat halus sekalipun. Dan jika adalah perkara yang bawa diri tu, dan jika adalah perkara yang bawa diri tu sangat-sangat halus sekalipun. Tidak sangat-sangat halus. Halus sehingga tidak boleh dibagi lagi. Sangat-sangat halus jadi halus sehingga tidak dapat dibagi lagi. Tidak dapat dibagi lagi. Halus sehingga tidak dapat dibagi lagi. Dikatakan jauhat firid. Dikatakan jauhat fard. Jauharun fardun. Jadi bila orang panggil firid gitu. Ya firid. Sebenarnya jauhat fardun. Jauharun fardun. Jauhat dia ketunggalan, berketunggalan diri. Kalau ni apa ni atom tu nak atom tu benda yang halus sangat dah, tak boleh dibagi lagi. Kalau tu dulu dia misal dengan habuk. Padahal habuk tu bila kaji, orang dulu dia nampak benda tu halus dah sekali dah kan. Dia nampak benda tu halus sekali, dia tak ada alat-alat sebab bagilah ni. Orang lain dia ada cumi, ada dengan apa suluh untuk nak membagi pula tu. Orang dulu tengok benda tu halus sangat, maka dia kira kata, hak tu lah jauh ni. Habuk-habuk yang ada darah tu.
tu dah tak boleh bagi. Padahal benda tu bila kita sulur dengan cumi pula, yang tu bagi pula tu dia ada atom dia pula tu. Atom yang halus sekali tu. Sehingga nak bagi tak boleh dah. Tu dikatakan jauhar firid. Jauhar firid. Sebab tu lah jisim tu ia terbentuk daripada atom tu. Dua atom tu bergabung pernah jadi satu jisim. Sebab tu ada ahli falsafah yang mengatakan atom tu qadim. Tu dah masalah. Yang kata alam ini terbentuk daripada atom, daripada satu atom yang asalnya, maka terbentuk daripada berkembang atom tu. Atom yang qadim, maka alam pun qadim. Kira jadi tak apa kecek jauhar firid lama dulu barang ni. Ayo di sana ada tu yang mengatakan jauhar firid itu benda yang qadim. Benda qadim. Dapat dibagi kecil sangat. Tak nampak mata lah, kena sulur. Kena sulur ni tu. Hitam tu. Sulur lagi. Bagi tak habis bagi dah, tak apa bagi dah, kecil sangat. Tu dikatakan jauharul fardun. Jadi hak tu sangat halus sehingga tak dapat dibagi lagi. Walau begitu pun sekalipun. Dan jika sangat-sangat halus, sangat-sangat kecil sekalipun, apa sekalipun, maka dipanggil jauhar juga. Maka dipanggilkan jauhar juga. Maka faham di sini ada dua makna kalau istilah ulama. Bila sebut jauhar sebagi dua. Ada jauhar murakkab. Jauhar yang disusun, yang tersusun daripada dua jauhar firid. Ada jauhar murakkab. Jauhar murakkab ni dikatakan jisim ni. Kita susun daripada dua jauhar firid. Maka jisim ni sekurang-kurang dua jauhar firid. Bila bergabung, ketika dia berhubung tu lah. Benda tu bila dapat dibagi, dikerat atau dibelah, dipotong, walaupun mana-mana cara daripada cara yang tiga-tiga tu, dikatakan jisim. Dikatakan jisim. Satu lagi dikatakan jauhar basi. Yang tunggal. Jauhar yang tak disusun, tak tersusun. Jauhar yang ketunggalan diri. Jauhar yang tak susun. Jauhar ni dikatakan jauhar firid ni. Ni jauhar firid. Atau jauhar basi ni lah jauhar firid. Jauharul fardun. Jauhar yang ketunggalan, yang berketunggalan. Kerana dia sangat-sangat halus sehingga tak dapat dibagi lagi, dikatakan jauhar firid. Jauhar fard. Jauharul fard. Ya. Maka hak ni halus sangat. Maka Musa dia kata jauhar itu terlebih umum daripada jisim. Makna jauhar lebih umum, lebih luas daripada jisim. Kerana jisim itu tertentu dengan jauhar yang dapat dibagi ya. Jisim itu tertentu dengan benda yang dapat dibagi. Adapun jauhar, asalkan benda bawa diri, sudahlah. Maka mabilah tu sudahlah. Dapat dibagi atau tidak dapat dibagi, tak bicara lah. Benda bawa diri sendiri tu sudahlah. Sekalipun benda tu sangat halal lah. Sekalipun tak dibagi, dipanggilkan jauhar juga. Cuma tak dipanggil jisim lah. Ni dikatakan jauhar firid. Boleh? Sudahlah. Itu sudah. Habis. Boleh tak? Tu kena berat. Hal ni penting, hal ni penting. Hal ni penting nak ingat. Tak ingat. Kena jaga istilah ni. Hak ni kena selalu guna dalam ilmu usuluddin juga ni. Kalau ilmu
Usuluddin kena cara dia. Jisim, apa yang jirim, jauhat, jisim. Jauhat, sebab tu panggil jismun jauhari tu. Jismun jauhari. Apa jismun jauhari? Jauhat dan jisim tu, jisim jauhat tu. Kena peliri jauhat dah. Ada jahat. Jauhat, apa kata jirim jisim, jirim firid. Jauhat firid. Jauhat firid dengan jirim firid separah. Musanya kata, ada pun jauhat dengan jirim itu satu jua. Takut kita, tapi ulama tak sebut banyak-banyak dah, kerana takut kita pening pula dah. Ni tempat ni sebut jauhat firid, tempat ni sama jirim firid. Apa nak lain-lain pula kedua ni? Dulu sebut jauhat firid ke sudah? Jauhat firid. Yalah, ada pun jauhat. Jauhat dengan jirim tu. Jauhat itu mengikut panggilan ulama maqulat. Dan jirim itu ini mengikut panggilan ulama usuluddin. Ada pun jauhat yang dipanggil oleh ulama maqulat mengikut panggilan ulama maqulat. Dan jirim mengikut panggilan ulama usuluddin. Jauhat dan jirim itu satu je, satu makna juga. Satu jua jadi satu makna juga. Makna tu lo je. Makna tu lo. Makna tu lo je. Serupa dengan apa? Bajak dengan parai tu lah. Cacor dengan sudu tu lah. Tu. Kok lo je. Mau panggil orang sini panggil itu. Kau Tuhan nak panggil sana. Maka benda ni apa ni apa ni? Jauhat dan jirim tu dikatakan muradif. Ni ulama panggil muradif. Lafaz muradif, lafaz arti. Arti yang sama. Ada pun lafaz berbeza. Berbeza lafaz tapi bersatu pada makna. Itu lafaz muradif. Lafaz muradif. Lafaz banyak tapi makna satu. Satu je makna. Bajak dengan parai. Cuba ambil bajak. Tapi kena mengikut ulama masing-masing lah. Sebab tu kita kena ihtiram tempat tuan dia. Kita bicara dari Usuluddin, kita sebut jirim gitu. Kerana bagi ihtiram tuan tempat rumah tu, tuan rumah. Kalau sebut dari Imam Maqulat, kita tak sebut jirim mana, kita sebut jawab ihtiram tuan rumah dia. Sebab tu kadang-kadang tuan rumah dia faham gila pula lah. Kerana di sini kelimah ni guna untuk makna ni. Tapi di sana diguna untuk makna yang lain. Sebab tu kena jaga. Jaga. Kalau terpahak cacor tu kadang-kadang kita pergi sebut sudu orang tak faham mana. Orang tak faham, ada orang tak faham. Sudu. Dia faham kata sudu supaya itik sudu. Sudu apa? Kalau sudu, jadi ada cacor ke rumah tak apa cacor ni cacor ke bumbu je tu. Jadi sebut cacor tak faham, dia suka ya. Nak tengok cepat pula lah situ dah. Tapi ala kulihan dua tu sama je. Cabai dengan lado. Cabai, lado. Cili ni bahasa Inggeris dah. Cabai, itu bahasa Melayu. Dan cabai, lado. Petani lado. Nak tengok tempat pula. Benda sama tapi tempat-tempat yang guna tak sama kadang-kadang. Kena iktiraf tengok tempat keadaan. Tu belajar bahasa tu satu faedah besar tu. Belajar kita faham lahjah. Cuma boleh tahu lah kalau lahjah kot apa? Lahjah Johor pun kata. Lahjah kot Negeri Sembilan. Lahjah negeri tu negeri ni, tu Kelantan ni. Ada Kelantan dan Johor tak faham. Kecek tu tak faham, tak reti. Tak reti, Johor tak reti. Orang Johor, kita tak reti kalau tak guna bahasa temu-temu. Takkan faham dengan cara sepenuhnya. Dia biasa lagi Johor semua. Cepat sangat. Kalau Indonesia, nampak lah? Indo. Tu guna lafaz arti je bagi. Lafaz arti. Bajak parah. Kita panggil apa? Kelantan panggil bajak tak? Pagai juga dah. Begitu ada pagai dah. Ada tak pagai? Tak kecek dah pagai dah. Bajak. Pakai bajak.
Kapok. Makan. Kalau makan tu makan kapok. Molek kapok ai. Tu. Lagi yang kata itu jawab dikatakan lafaz muradik. Jaga-jaga tu. Kau tengok sebenarnya kita apa sebut tadi. Ada bahasa rasanya. Bahasa kalam ada disebut sekali. Atau teringat mari dalam kitab wasail. Jadi searti jua jawab dengan jirim ni. Satu jua dikatakan muradik. Habis. Dan bersalah-salahan ulama, ni kena fikir. Dan bersalah-salahan ulama, berselisih pandangan para ulama pada mengatakan benda yang dinamakan jisim itu. Pula. Mula kena fikir ni. Nak mengatakan benda perkara-perkara yang dinamakan jisim itu. Ulama berselisih pada menentukan makna. Menentukan makna benda yang dinamakan jisim itu. Perkara-perkara yang dinamakan jisim. Apa jisim? Takrif jisim itu apa? Khilaf ulama. Khilaf. Dia kata maka membawa oleh ulama usuluddin, membawa kita bawa dah ulama usuluddin bawa ke ni tu je salah kita bawa pergi sana. Mu'tazilah bawa ke ni, kita bawa ke tu, kita bawa itu ni bawa juga ni, bawa gitu. Maksud bawa tu apa? Maksud bawanya berpendapat ataupun berkata atau beriktikad, itu bawa. Demo bawa gitu. Mu'tazilah bawa pergi ke ni. Mu'tazilah bawa pergi ke ni. Bawa pergi ke tu, pergi ke ni. Masing-masing bawa. Dikecek bawa, okey, bawakan tu ajaran gitulah. Dan membawa oleh ulama usuluddin, membawa berpendapat ataupun menjalani apa? Maka menjalani oleh ulama usuluddin yang kata apa? Ni ulama usuluddin kita ni. Dinamakan jisim itu asalkan benda yang boleh dibagi, sudahlah. Tu ada asalkan tu dia rekah tu. Sebenarnya kalau kita ada cakap penjahazah dah tu kira-kira tu. Jadi dinamakan jisim itu asalkan, ada asal gitu. Dinamakan jisim itu asalkan, bukan kitab jatuh lah, cuma takdir cakap pen. Maka membawa oleh ulama usuluddin berpendapat bahawa dinamakan jisim itu asalkan benda yang boleh bagi, sudahlah. Cukuplah untuk dipanggilkan jisim. Baiklah. Nak panggil jisim, nak dinamakan jisim, dapat dibagi, cukuplah, padailah. Sudahlah. Cukuplah nak panggil jisim tu. Baiklah. Maknanya benda yang menerima pembagian. Benda yang menerima pembagian, sudahlah, dia dapat dibagi. Sudahlah. Boleh tak ni jisim dapat dibagi. Panggil jisim dah tu. Kena jaga tu. Jisim-jisim benda yang terima bagi. Tu kita dah ngaji. Benda yang terima bagi, mana-mana jalan sekalipun dapat dibagi, dinamakan jisim. Sudah. Dan jika dengan mana-mana jalan sekalipun, dan jika adalah pembagian itu, dan jika dengan mana-mana jalan sekalipun, jika adalah bahagi itu hasil dengan mana-mana jalan sekalipun. Kalau takdir gitu baru sedap. Kita dulu ni nak kira gitu takdir sedap. Takdir baru lah licin mana. Ya Arab begitu. Walau ke iman. Jadi walau kana apa yang ada lagi. Tak ada lagi. Dan jika dengan mana-mana jalan, jadi jika adalah bahagi itu hasil dengan mana-mana jalan sekalipun. Kalau kata gitu,
Bagi itu nak hasil dia dengan mana-mana cara sekalipun, dengan mana-mana jalan, dengan mana-mana cara sekalipun, daripada cara yang 3 tu. Ada 3 cara semua kan. Dapat dipotong pun tak apa, dapat dipotong dibelah tak apa, dapat dipotong dibelah dikrisik pun tak apa. Atau kalau kita kata timur 3-3 tu selalu pun tak apa, boleh. Tu ni usul dia. Dan jika dengan mana-mana jalan sekalipun, ayat sini. Dan jika bertekad bukan tekad, beli tekad tak tu. Tekad ni apa? Bertangkuk. Tekad apa ni? Berlekat, tepek, bergabung. Dia kata lagu tu. Masa ni kita tekad lagi dah. Tekad, tepek, bertepek. Apa dah? Tekad, tangkuk, bertangkuk. Dan jika bertekad, bertangkuk, berlekat, bertepek, bergabung dan bersedang. Kalau tak satu pun je bertangkuk dah tu namanya. Bertekad, bertangkuk, berlekat dah tu. Faham tu kan? Nampak tak? Sepatah angin ni, kita tengok orang yang tekad ni dekat daging sini. Ada tak? Ada dah. Dia daging ada tengah tu. Maka dua jari tu duk bertekad. Ada dari kita. Boleh kau dah ni je lah. Sini tak ada. Sini daging dia bertekad, bertangkuk, bersedaging. Jadi nampak dua kira-kira dah lah ni. Kira-kira satu dah, sekarang nampak dua. Tu bertekad, tu bertangkuk. Dan jika dia kata bertekad, bertangkuk dan bersedaging dua jahat kirit sekalipun, maka jika bertekad dan bersedaging dua jahat kirit sekalipun, apa sekalipun, dinamakan jisim juga. Sisi ulama usul. Kerana jisim ulama usul itu bagaimana? Jauharun jisim kan jauharun murakkab. Jisim tu jauharun murakkab. Murakkab min jauharaini fardaini. Tersusun daripada dua jauhar firid. Bila dua jauhar firid bertekad, bertangkuk, hasil satu jisim. Maka jisim tu ialah gabungan daripada sekurang-kurang dua jauhar firid. Perut, campuran tu. Jadi satu jisim. Tekan untuk satu-satu tu tak dibagi jisim lagi. Kerana tiap-tiap satu tak boleh dibagi. Bila bertekad, geruh masuk lagi, maka boleh bagilah. Mula-mula boleh bagi. Maka walaupun dia kata bertekad dan bersedaging dua jauhar firid sekalipun, dinamakan jisim juga. Itu mengikut ulama usuluddin. Ulama usuluddin mengatakan jisim itu perkara yang dapat diberbelah bagi dengan cara mana-mana pun tak apa. Sekalipun bertangkuk dua jauhar firid sekalipun dikatakan jisim dah tu. Kerana apa? Kerana yang dapat dibagi dah ketika tu. Faham tak? Dua jauhar firid sekalipun dinamakan jisim juga. Tapi dinamakan tu waktu bersedaging tu kan, malah takluk pada dinamo. Dinamakan jauh jisim tu bila? Waktu jadi pada ketika bersedaging itu, bersedaging, bertekad tu. Kalau dia satu-satu lagi, ni jauhar firid satu, masing-masing dia cara dia, tak bagi jisim lagi. Walaupun ada dua dah. Kita sulung cumi, nak dapat jauhar firid dua. Kuman tu misalnya, kuman dua. Cara dia. Teka ada dua tu tak kami jauhar jisim lagi, jauhar firid lagi dua-dua tu. Tapi bila masuk pasangan dia supaya dia hidup gitu dah. Hidup dah haun dah tu. Kalau kuman-kuman tu lah hidup. Kalau orang ngaji sains apa tu Allah Ta'ala ni boleh menyaksilah kebesaran Allah Ta'ala. Banyak lagi perkara yang besar. Dan tubuh badan kita ada kuman-kuman banyak. Tuhan buat sarang bagi kuman-kuman.
Dia berlari hot demo tersedua tu dah. Ada ni di muka ni. Kalau tu orang panggil tu. Pak. Dengar tak? Mata ibu-ibu. La ilaha illallah. Masya Allah SWT. Ada banyak makhluk lagi pun duduk di muka kita, duduk di tangan kita. Ni kalau kita boleh tengok ni, banyak. Ini tak nampak bersih gitu ya. Cuma banyak lagi. Allah. Sudah. Jadi itu dua benda tu. Bila masuk ketika dia bersedaging, bersedaging. Ketika bersedaging itu dinamakan jisim. Maknanya kalau ketika dia terasingan pergi lagi tu, tak panggil jisim, dia asing suku-suku. Boleh dah, dinamakan jisim juga. Dinama tu waktu jadi pada ketika bersedaging itu. Tidak dinamakan waktu bercerai. Jadi tidak dinamakan jisim pada ketika bercerai. Tak dinamakan jisim, tidak dinamakan. Jadi tidak dinamakan jisim waktu pada ketika bercerai. Pada ketika bercerai oleh dua jauh hafirid itu. Bila bercerai dua jauh hafirid itu, tak dinamakan jisim lah. Dia katakan dua jauh hafirid. Tapi bila bergabung dua jauh hafirid itu, baru dinamakan jisim. Habis. Oh lagi al-sunnah kita selalu dengar dah. Oh ni tak apa lah. Tak nak fikir banyak. Muka duk ngaji usul kita duk jumpa lah. Dan ni bawa lagi tu. Dan membawa oleh Mu'tazilah. Tu. Mu'tazilah bawa pikul lain. Mu'tazilah bawa gigot ni. Kita bawa gigot ni. Membawa oleh Mu'tazilah, membawa ni berpegang, berkata berpegang i'tiqad itulah kan. Dan membawa jadi berpegang atau i'tiqad oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah ni maklum sangatlah kan. Satu kumpulan yang tergelincir daripada Ahlussunnah wal Jamaah, diketuai oleh Wasim bin Atha. Tu Wasim bin Atha. Tapi Mu'tazilah pada permulaan peringkat dia, marhalah mula-mula tak berat sangat lagi. Sebab Syiah pada marhalah pertama tu dia tak berat sangat. Mau dia akhir-akhir ni pula. Begitu juga Mu'tazilah. Mula-mula tak sangat lagi, tapi berapa saja yang berbeza dengan Ahlussunnah pada masa tu. Lama-lama ulama itu jadi berkembang. Banyak perkara yang khilaf. Wasim bin Atha. Dialah keluar daripada halqah Imam Hasan Basri tu. Dia anak murid Hasan Basri tiba-tiba tak setuju pendapat dengan guru dia. Tak setuju tak apa lagi. Belawai pula. Tak setuju serta hormat tu lah. Lepas tu belawai. Akhirnya bangun keluar daripada halqah. Halqah Imam Hasan Basri. Lepas tu dia buat firqah baru. Dia buat satu halqah baru. Buat gerak buat pandang cara sendiri. Akhirnya jadi Mu'tazilah. Nama Mu'tazilah. Atau pengaji Usuluddin tu temulah dari mana banyak ni. Membawa oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah kata bahawasanya apanya jisim itu tu, yang dikatakan jisim tu ialah benda yang panjang dan lebar dan tebal. Dia seakan-akan falsafah juga ni. Mu'tazilah sendiri ni dia terpengaruh dengan falsafah banyak. Dia guna akal banyak, lalu melampaui akhir-akhir jadi banyak pendapat awak Mu'tazilah berpegang tu jadi muafakat dengan apa yang dijalankan oleh falsafah. Dia kata jisim itu ialah benda, perkara yang panjang, suatu yang mempunyai ciri kepanjangan dia, dan lebar ada kelebaran dia, dan tebal dan ada ketebalan dia. Benda yang panjang dan lebar dan tebal, bila cukup tiga tu dikatakan jisim. Ni dia kata
Benda yang ada panjang, dikatakan tawil, benda yang ada sifat tun dia tu. Dan benda yang lebar dikatakan arif. Arif benda yang bersifat dengan ardun, benda yang bersifat dengan lebar dan tebal. Amin ni dalam, maknanya bersifat dengan tebal. Benda yang sampah, pula tak apa-apa ya ni. Kalau lemah ni pula tak sampah. Kita tak ada wakil apa. Tak ada arti, tak ada faedah pun. Tak apalah tak pula sampah. Alif falsafah. Tapi dulu tak panggil falsafah, panggil hukama. Kita telok lah hukama tu alif falsafah. Alif falsafah. Bila ni yang falsafah, alif falsafah. Falasifah, falasafah. Itu falsafah. Membawa, tapi ada juga semakan dengan kita. Bila hak dia jalan ni, apa yang tak melawan akidah al-sunnah, maka kita bersepakai, muafakat dengan dia. Ada juga hak kita muafakat dengan dia, tapi bukan semua. Kebanyakan kita tolak. Falsafah ni. Dan membawa oleh falsafah yang kata bahawasanya jisim tu, salah dia jisim. Tapi kenapa kada mersyan? Tak apa, tapi itu jawab jisim lah. Dan membawa oleh falsafah, dia kata bahawasanya jisim tu benda yang ada lanjutan yang tiga. Benda perkara yang ada lanjutan, ada betangan-betangan yang tiga. Seakil-akil jugalah, tak sama. Dia tak jauh sangat dua ni. Tapi dia kira kot ni pula. Benda yang ada lanjutan,